Allahu 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 Allah Allahu Alhamdulillah, tuan-tuan, marilah kita banyak-banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali bitaufiqillah biiznillah, dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita sama-sama menyambung semula pengajian kita. Maka kitab kita bab yang kelima menyebut pada kata huquqil muslimin, yakni segala hak-hak yang sabit dengan orang-orang Islam, warrahimi, dan perhubungan silaturahim, ataupun dengan makna qarabah. Qarabah ni makna waris-waris, nah. Wal jiwari wal milki. Wal jiwar tu maknanya jiran-jiran. Wal milki yakni hak milik masing-masing. Jadi sebagaimana telah tersebutlah, apabila dah orang panggil kita ni mati stem lah, kata ni Islam, nah orang ni pun Islam, maka tak dapat tidak, tak boleh larilah di atas kita tu ada hak masing-masing yang perlu dijaga dan perlu orang panggil apa nama ni, diambil berat. Kerana di situ akan berlakunya soal di sisi Allah Subhanahu wa taala, adakah engkau itu menjaga ataupun tidak terhadap hak-hak ke atas orang Islam yang lain. Jadi sebagai apa nama ni, nak menceritakan keutamaan di atas orang yang dikatakan beriman atau orang Islam, Nabi SAW menyebut dalam beberapa hadisnya yang masyhur, yang dikatakan Islam itu sebagaimana orangnya. Orang lagu mana? Orang Islam lagu mana? Bahasa kita ke orang Islam hak sengoti, Islam hak sungguhnya lagu mana? Nah, jadi Islam hak sungguhnya Nabi sebut dalam hadis kita pada minggu yang telah lalu, al-muslimuna man salimal muslimun, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam itu adalah sesiapa yang menselamatkan al-muslimun, orang Islam yang lain, min lisanihi wa yadihi, daripada kejahatan mulut lidah dia dan perangai ataupun kelakuan dia. Itu dikatakan orang Islam. Maka kalau kita lah mengakulah kata kita orang Islam, maka atas diri kita ni tak berhenti-henti orang lain jadi duk sakit hati dengan kita. Kadang-kadang sakit hati orang lain tu dengan perangai kita, kelakuan kita. Maka Islam yang ada di kita tu kita kena cek dulu, tengok kat mana tak kena. Sebab apabila sakitlah hati orang Islam yang lain dengan mulut lidah kita, apabila tidak selamatlah orang Islam yang lain dengan kelakuan kita, perangai kita, tingkah laku kita, maka Islam yang ada pada kita tu ia kena kaji balik. Tak berapa jadi lagi Islam tu. Sebab al-Islamu, bermula Islam itu man salimal muslimin, orang Islam yang lain tu terselamat.
Tak, daripada kejahatan mulut lidah dan perangai kita tu dia panggil Islam. Kalau atas diri kita siapa orang kecek, Allah dia tu kau hamba tak boleh lah. Asal kecek ketik, orang ketik, tahu ketik. Bahasa kita ketik lah. Asal kecek ke nak ketik ke orang, asal kecek ke nak ketik ke orang, ketik sama sindir. Nah, orang panggil apa ni, sindir. Lepas tu bahasa kita ni kok mana pun tubik kok mulut dia tu, dia jadi nak boleh orang lain tu sakit hati. Nah, tadi yang menapuk ada kedai tersambung puak dia hamba masuk, tulang gu kita ada gu kita ada, ambil ke tangan mau duduk minum air segok dua, hamba senggang sikit je hamba senggang sikit tu nampak masa catung paling lain, suka sangat dia ni. dia suka kata dia boleh buat gitu kat orang. Maka Islam hak ada pada dia tu dia kena cek, mau ni Islam sungguh kedok. Nah, asal kecek nak kuti orang, asal kecek nak senggang ke orang, asal kecek saja nak macam-macam lah perangai dia buat, nak suruh jadi orang lain, hati orang lain tu terasa. Maka sini kita faham daripada hadis Nabi bahawasanya kita ni perlu kena cek keislaman kita tu. Apalah aku ni jadi jahat perangai sangat ni, padahal kalau aku tak cakap, aku tak kata, tak apa-apa. Nah, cari nak point nak kata kat orang tu, cari point nak kata kat orang ni. Itu orang panggil Islam hak tak comel. Ada dengan kita tu Islam tak comel. Dah lah kata tu haji sekalipun, ataupun kita kenakan pakaian-pakaian orang ulama, seperti kata pakai jubah, berserban dan sebagainya lagi. Tapi kalau ginilah PA kita, maka kita kena gaji Islam kita tu, kena baiki. Sebab tidak menepati lagi keislaman yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, kita minta lindung dengan Allah, wal'ayadzabillah, dan minta jauh dengan Allah daripada perangai gitu. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kita sambung hak kita deh. Dan bertanya seorang laki-laki dengan katanya, ya Rasulullah, mal Islam? Qala an yuslima qalbuka lillah wa yaslamul muslimuna min lisanika wa yadika. Artinya, hai Rasulullah, tanya seorang sahabat, mal Islam? Apakah dia Islam? Maka sabdanya bahawa engkau serahkan hatimu bagi Allah Ta'ala. Hatimu tu musrah ke Tuhan bulat-bulat, dan sejahtera segala orang Muslim itu daripada lidahmu dan tanganmu. Maksudnya atas dirimu ni tak ada orang lain sakit hati. Orang tengokmu rasa lina, orang tengokmu rasa suka, orang tengokmu rasa sejuk hati. Itulah orang panggil dia orang Islam. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man zahzaha an tariqil muslimina syai'an yu'zihim kataballahu ladaihi hasanatan, wa man kataballahu lahu hasanatan aujabalahu bihal jannah. Artinya, barang siapa yang menjauhi daripada jalan orang Muslim, barang siapa yang menjauhi daripada jalan orang Muslim itu sesuatu yang menyakiti akan mereka, mana diri seorang-orang tu dia cari jalan ikut mana-mana tu nak jauh atas orang Islam yang lain tu daripada disakiti, atau dengan mana hati dia disakiti, atau bertemu dengan barang yang menyakiti.
Contoh paling mudah, dia lalu ikut satu lorong dan nampaklah bakar kucing busuk bangor petuk kuk gini gitu. Ni jalan orang lalu ni dah. Jadi bila orang kita rasa bau ni busuk, jadi orang panggil hati kita rasa nak tergamuk, nak bau hidung tu. Jadi kita pun mungkin saudara-saudara hak lain kita akan lalu juga sini, jadi sakit hati dia dengan sebab bau hak ni. Dia pun ambil lah bakar kucing hak ni, dia tahu jauh-jauh je kamu bekas dia hingga hilang busuk tadi. Soal bandingnya gitulah. Ikutlah. Dah. Apa benda lagi pun kita buang duri tengah jalan ke, apa nama ni, kita, dia kata hatta tumitul adha, sehingga mengkutik benda-benda yang menyakiti itu di atas jalan tu. Jadi apabila atas diri seorang Islam saat ni dia buat benda gitu, nescaya menyurat Allah Ta'ala baginya dengan dia akan kebajikan. Menyurat Allah Ta'ala, Tuhan tulis atas diri dia tu kebajikan. Sebab apa? Kita ni pergi buang, menjauhi di atas saudara kita hak Islam tu daripada benda yang menyakiti. Jangan buat menyakiti. Atas jalannya pergi buat bonggok. Orang nak je mari kampung kita, bawa macam biasalah, standard masuk lorong 40, 50, menambung kawan tokotom yang tu dekat dengan pagar. Tak dekat nak bela motor tidak pelanggar. Dah bonggok. Apa lama pedah tahu awak bonggok. Banyak doa-doa lalu bonggok. Kalau tuan-tuan pergi kampung hamba, orang panggil kampung bonggok lah ni. Banyaklah bonggok. Daripada jalan besar nak pergi kampung hamba, nak rumah hamba tu ya ada 8-10 bonggok. Kotong. Buat bonggok. Nambung kalau kau nak sedar nambung. Tu awak tak tahu nak lepas pahala ke tak tahu. Maknanya kalau hak nambung tu tegong. Dia tak kata alhamdulillah, kata Natal ni tak kerti lah. Pasal bangong ni itu begitu, itu be ayat-ayat benda. Sebab apa dia cakap gitu? Sebab hati dia sakit dah. Nambung awak ni, buat bonggok ke jalan. Dah, baik. Jadi bersopan satu di jalan raya ni, beradab di jalan raya ni, maknanya waktu tugasan semua orang. Dah. Jadi yang buat bonggok tu apa pula dah? Tinggi bonggok tu. Berapa ratus orang suti pun dah ingat ada kabar-kabar ni. Projek tu. Kita tahu dah nyakit. Projek lah. Dah kelah kapung makan cara kapung, kelah haluh kelah besar makan cara besar. Habis-habis tak ada reka buat bonggok. Projek lah. Hai. Jadinya kalau seseorang tu dia pisah ke mana tak tambah jadi orang Islam hak lain ni jadi sakit hati. Dia pun buatlah apa nama ni, buang benda-benda kotor ke, benda keji ke apa ke dah. Dan barang siapa menyurat akan Allah Ta'ala baginya kebajikan, nescaya mewajibkan dengan dia akan masuk surga. Tahu masuk surga bila Tuhan tulis kebajikan. Ini betul amal-amal soleh. Dah dalam hubungan kemasyarakatan kita antara muslim dengan muslim. Baik. Dan kata Mujahid rahimahullahu ta'ala, yusallatu ala ahli naril harabun fayahtakuna hatta yabdu'a azmun ahadihim min jildihi fayunada ya fulan hal yu'zika hadha fayaqulu na'am fayuqanu hadha bima kunta tu'zil mu'minin. Artinya dikeraskan atas orang ahli neraka akan kudis.
masuk neraka satu hadah dikeraskan akan ahli neraka. Mana dia duduk dalam neraka dah. Jadi bila duduk dalam neraka sana, Tuhan reka buat lagi atas diri orang tu ada lagi aksesori yang lain. Pada kita kan aksesori lah, maknanya apa nama ni, benda-benda yang lain dari bentuk azab selain daripada kepanasan api neraka tu. Tuhan buat apa? Tuhan buat kudis. Tahu kudis? Kudis tahu apa? Kudis. Yang ani seksa akan dia dengan kudis itu, dengan kudis, diseksa akan dia dengan kudis. Tak. Maka menggaru-garu mereka itu akan tubuh mereka hingga nyata tulang mereka itu daripada kulitnya. Tuan buat kudis tu kerja garu. Garu ni. Sampai kan sampai tulang tu. Bergaru ke kudis. Nah. Maka diseru mereka itu, hai fulan, adakah menyakiti seksa ini akan dikau? Bertanya. Dah, kita tanya ahli neraka, dah duk garu-garu tu sakit ke tak? Maka katanya bahkan ya tu apa dak sakit Lah sakit garu sapak tulang. Nah, maka dikata akan dia hok digaru, inilah balasan engkau. Nah, inilah balasan engkau menyakiti akan orang mukmin. Esok wasa nak garu bahasa Seliu nak garu. Kalau bahasa Seliu nak garu kata awak lah perangan ni wak sakit tiap-tiap orang banyak sikit. Tak ada bahasa-bahasa orang tak ada kenal dengan kita, orang tu tak minta makan nasi dengan kita pun. Tiba-tiba wak sakit tiap-tiap orang. Nah, kalau dak lewat tu hok kenal, hok dak kenal, cara dak kenal. Lagu mana cara sakit tiap-tiap orang? Leni mudah. Masuk laman-laman sosial. Laman FB, laman Twitter, Instagram, apa benda tak tahu pernah teka apa banyak hal. Awak sakit ti kot tu. Nyawa agak tu mudah je, dia saja-saja nak boleh ke kudis di sana. Tarik ciuk nya bui. Tarik ciuk nya bui. Tak ada pasal-pasalnya wak kudis. Wak kudis mana? Kudis dalam neraka esok-esok. Sebab apa? Pergi menyakiti hati orang. Padahal kalau duduk saja tak ada apa-apa, tak Tuhan tulis dosa apa. Baik. Dan setengah daripadanya bahawa merendahkan diri, setengah daripada apa? Setengah daripada hukukul muslimin, hak di atas setiap orang muslim. Apa dia? Merendahkan diri bagi tiap-tiap orang muslim dan jangan membesarkan diri atasnya. Kerana firman Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan Allah tiada kasih akan segala orang yang membesarkan diri dan bermegah-megah. Tuhan tak kasih. Bila tak dapat bakat orang panggil kekasih Allah, Tuhan tak kasih, Tuhan tak sayang, na'udzubillah wal'ayadzabillah. Dengan sebab apa? Mukhtalin fakhur, dia duduk atas muka dunia tu suka bermegah-megah. Dalam ayat yang lain disebut wala tamshi fil ardi maraha. Bukan ayat yang lain, sambung hak belum ada ni. Belum ada ayat ni, Tuhan kata wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mu jangan jalan fil ardi, mu jangan jalanlah, wala tamshi fil ardi, mu jangan berjalanlah di atas muka bumi itu marahan tu keadaan nengok. Maksud nengok lah kau ni dak ngendah orang lah. Amba dak cara amba dak hera kau orang amba dak hera kau nengok.
Mari apa dia, bawa dak hera. Hanya wak dak hera kat orang, wak dak ngendah kat orang gitu. Tuhan marah. Mu jangan jalan. Jadi faham leh. Sokmo dah hamba duk royak. Bila kata dalam Quran tu tegah dengan makna la jangan, maka tamsi fil ardi maraha tu mu jalan atas muka bumi hak keadaan menengok dok ngendah kat orang tu hukum dia haram tau. Sebab tu yang pun sambung. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bahawasanya Allah tu tiada kasih di atas orang-orang mana mukhtalin fakhur, orang yang membesar diri. Jadi apa nama ni? Tuhan suruh lagu mana? Wa yamshuna fil ardi hauna. Mujalanlah atas muka bumi ni haunan, maknanya merendahkan lambung-lambung kamu, merendah diri sama-sama kita. Walaupun kita pakak lebih tua, walaupun kita orang panggil ni sebuah pakak kedudukan tinggi pada orang, jumpa orang tua kita hormat. Dah jumpa sesama kita pakak-pakak merendah diri dah sampai badi nak gong. Sebab apa? Semua perkara-perkara tersebut tu Tuhan benci. Sebab perangai orang meninggi diri ni salah satunya dia tak ambuh mengendah kat orang. Kalau bercakap nak menang dia sama. Sebab itulah Tuhan kata bila menjumpa dengan hak jenis lagu ni kena buat kerana. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila membabeh khatabah ni mana duk cakap-cakap duk babeh lah. Dia tahu dah dia tu al jahiluna, jahil. Maka mu kata ginilah salaman. Qalu salaman. Ginilah ambil kamu lah. Salaman tu sejahtera mu daripada dia, mu ambil wik dia. Dia lekang tobi api. Sekejap minta maaf kita kata dia. Beginilah ambil kamu deh. Ambo tak ambo. Wik dia. Ada wik dia tak ada apa kogong dia. Pas kembang gabe. Apa? Kita ni ngalah. Kita kena ngalah kat orang. Dan ngalah tu bukan bererti kalah, faham? Orang ngalah ni makna orang yang berjiwa besar. Jiwa dia tu besar, orang hebat. Orang ngalah ni sebab apa? Dia sanggup, dia tahu dah dia betul. Dia tahu dah dia betul. Tapi dalam keadaan betul tu dia tu nak kain lagi. Jadi kita sanggup letak orang panggil nafsu kita ni biarlah hawi ke dia. Kita ngalah tu makna kita berjiwa besar. Bukan senang tu nak ngalah. Tiba-tiba kita ngalah, maka orang tu berjiwa besar. Orang nak menang tu, orang nak menang jiwa dia kecil. Ambil ke dia lah. Baik. Wa ibadur rahman yamshuna fil ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bermula hamba-hamba Tuhan yang bernama Rahman tu yamshina fil ardi, berjalanlah di atas muka bumi itu haunan, merendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna, apabila berkhitab-khitablah mereka itu dengan orang yang jahil-jahil, qalu salama, katalah mereka itu salaman, sejahtera atas kamu. Ambil ke dia lah. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Artinya bahawasanya Allah tabaraka wa ta'ala bertitah kepada aku bahawa hendaklah kamu merendahkan diri
hingga jangan bermegah-megah seseorang atas seseorang. Antawadhu, masing-masing kena perendah diri. Dah, janganlah bermegah-megah atas seorang di atas seseorang. Jangan berasa kita lebih. Jangan berasa kita hebat. Ikutlah atas apa benda karakter yang kita pegang sekalipun. Kalau kita pandai kerja, jangan berasa kita ni lebih pada orang di sebuah kerja. Gitu juga saya nak berpesan dalam masalah ilmu. Kalau kita ni berasa berilmu, kadang-kadang kita duk berasa tinggi, kita berasa lebih, kita berasa akulah ngaji, kita berasa akulah dengar, orang lain bodoh belaka, orang lain tak pakar belaka. Jangan ada sikap lagu tu. Sebab apa? Tuhan marah kau. Jangan merasa diri kita tu hebat. Dah, bila kita merasa hebat, walaupun kita pegang ilmu, kita telah memberi ruang kepada iblis alaihi laknatullah. Iblis senantiasa mengitai-ngitai untuk merosakkan kita, menjahanamkan kita. Nah, bila kita tengok orang lain, hati orang lain komang belaka. Dan maka penyakit-penyakit inilah tuan-tuan sekalian, kalau tidak disepuh dengan ilmu-ilmu kesufian, dia panggil ilmu-ilmu yang membicarakan hati, maka punah, jadi rosaklah kita. Orang berilmu mudah sekali rosak. Sebab apa? Itulah impian orang-orang yang dikatakan iblis alaihi laknatullah, dia nak goda orang-orang berilmu. Jadi kita walaupun kita berilmu, kita belajar, kita ngaji, kita kena ada sikap antawadhu. Kita pakak mengendah diri. Baik. Dan setengah daripadanya bahawa jangan menyampaikan perkataan setengah manusia kepada seorang yang lain. Mu jangan duk kerja atas muka bumi ni sebagai hak orang Islam lagi, mu jangan sapar. Tak. Perkataan seseorang kepada orang yang lain. Bermakna kalau kerja kita ni nak kutip tengok atas orang ni, pergi royak ke orang nu, ambil dia orang nu, pergi royak ke nu, hak nu royak ke nu, orang panggil apa? Pelaga. Seorang yang tidak menjagakan hak muslim. Bila kita dengar begitu, sekat kita sudah kuci kemas-kemas. Jangan pergi pesapa. Dah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata fattanun. Artinya tidak masuk surga. Tidak masuk ke dalam surga orang yang mengadu-ngadukan orang. Nyambil perkataan orang ni, pergi royak ke orang ni. Dia ambil perkataan orang ni, pergi royak ke orang ni. Kawan tu hak bekok lama dah. Duk nanti bong, nak nanti netuk je. Besang lah anak balah gua ni tahu. Jumpa mana dia kata gini, "Hei, minum air jak? Kamu tak minum air kamu." Malam mari tu mana? Belah-belah minum air, Allah marah yang bagi 5 peradung ni. Jumpa dengan Tok Besang diri. Bila sebut jumpa dengan Tok Besang diri, dua ni. Tercerah lalu mata. Kedai Haji Mak ni. Dah lepas tu dia cakap dengan Allah mengingat itu. Kata kenapa? Dia kata ke anak demo huduh-huduh. Dia kata apa dah anak demo anak dia tak baik dah ni. Lama dah dia kata. Dia kata kenapa? Nah, dia kata ke anak demo tu berok atas kati. Sungguh kan anak mu berok atas kati? Ni aku boleh main, Aku nak start motor lagi lalu kata. Air dah habis. Minum air dulu. Ada apa minum start motor. Mari lalu. Bunyi kapal dah selang 5 minit. Mana sini lekung balau. Kerja seorang-orang nama dia Fattanun. Orang ni tak masuk surga. Yang main. Ada orang minat kerja lagu ni. Ya, Fattanun. Jadi kadang kerja gini tak apa ada dah learning. Sebab orang ambil kerja ni sebagai profil tinggi dah learning. Dia pakai tulis sok khabar dah ni. Fattanun ni dia duduk sok khabar ni. Ambil perkataan orang ni tulis. Padahal orang tu tak kata-kata gitu, dia pergi kata gitu. Orang lain pun pakak baca. Jadi satu fitnah besar. Nah, dia panggil apa? Wartawan lah. Wartawan lah hak je menulis, hak je baca, ada juga
Hak yang ambil sebagai khijir dia sebagai fatanun. Khijir bawa fitnah. Baik. Dan setengah daripadanya, setengah daripada apa? Setengah daripada hak muslim di atas muslim yang lain, bahawa jangan meninggalkan bertegur-teguran dengan manusia itu lebih daripada 3 hari. Ingat molek ni, mu jangan tinggal bertegur-teguran tu lebih daripada 3 hari. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin yaltaqiyani fayu'aridu hadha wa yu'aridu hadha wa ghairuhum alladhi yabda'u bis salam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya tiada halal. La yahillu tu maknanya tiada halal, maksud haram lah. Nah, bagi siapa? Li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Haram, tiada halal bagi orang muslim bahawa meninggalkan menegur akan saudara yang muslim itu lebih daripada 3 hari. Sikit je bertekih ya. Dan yang bawa bala tu pasari-sari, pasari-sari, sari-sari. Orang Melayu cukup-cukup hebat amalan ni. Nah, dalam kitab kata 3 hari, dia 3 tahun oh. 3 tahun dah jumpa kat makan gula lari, jumpa surah lari, jumpa kat buka puasa lari. Dan kata mana mu nampak nak lari? Yang lama dah dengan dia jauh 3 tahun dah. 3 tahun dia boleh heret sampai 3 tahun. Jangan kita kata 3 hari, jangan lebih pada 3 hari. Nah, padahal dia kata berdapat kedua-duanya itu. Masalah kalau 3 hari duduk Jerangas seorang, duduk Bukit Titi seorang tu ya lain. Hak tu orang panggil lama tak jumpa. Ni berdapat jumpa sama. Baru ni mana jumpa nampak. Orang duduk nak beli apa balik. Lari kot lain. Tak mau tegur, tak mau cakap. Nah, maka berpaling orang ini daripada saudaranya itu. Ikutlah lari ke, tengok lah, piu kau nak lari. Tak mau tegur, atau alasan tak mau tegur. Dan berpaling orang ini daripada saudaranya. Dan yang terlebih baik daripada keduanya itu ialah ayyabda'u bisalam. Bahawasanya memula dengan memberi salam. Ayah nafsu ni nak ajar dia deh. Dia kata mudah tegar dia. Lama lah. Dah apa ya duk eret dengan balah itu lama. Dah muka salah dia. Oh ya buat gitu, buat kakak ni gitu. Dah ya salah dia. Tegar kita, bukan kita nak tegar dia. Jadi dalam Quran hadis kat boy dak suruh tegar. Dia suruh jumpa ayyabda'u bisalam. Bila memula dengan salam. Amda ke masalah. Tak payah tanya, mari di mana mari motau. Tak payah tanya gitu lah. Jumpa izal taqiyani, bila berjumpa Assalamualaikum. Dia pun mikir salah ni tu dah sudah. Tak jawab tak kena. Aku salah. Jawab juga. Tapi jawab mecuk. Tak apalah janji. Janji jawab. Jawab. Aku salah. Bunyi mongoh sikit jawab. Tak apa jawab tu. Esok jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain sikit, ada hawa hanjur sikit. Jumpa pula ibu depan mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain dah bunyi anjur dah. Pergi minum air. Lama kita tak minum air dua. Sebab apa? Ayyabda'u bisalam. Mula dengan salam tu adalah kalimah yang paling baik sekali. Percayalah tuan-tuan sekalian. Nak masuk surga ke tak esok-esok? Kalau nak masuk tamu masuk surga, balah apa dah? Dah lepas nak ke bawi. Boleh jadi baloh lama sengadah.
Ada belah ni. Ni bocor lenung orang, bocor lenung orang ada tak? Mana dia harap-harapkan tak ada lah deh. Tak ada rasanya. Tak nak sabuh mari sejik pekat balah tak kena deh. Dia harap-harapkan tak ada lah gitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman asratahu aqalahu Allah yaumal qiyamah. Artinya barang siapa yang memaafkan kesalahan orang muslim, nescaya memaaf Allah Taala akan dia pada hari kiamat. Dalam hadis ni sebut kedak wallahu alam lah. Dikisahkanlah satu hadis, seorang Islam bila dibangkit pada hari kiamat. Nah, Allah Ta'ala tugaskan seorang malaikat pergi panggil dia. Nah, panggil dia pergi di satu tempat yang tinggi. Jadinya malaikat tunjuk ke dia akan kaisar-kaisar, mana istana-istana, tempat tinggal, tempat nikmat yang sungguh nikmat sekali. Jadi bila orang ni duduk dalam keadaan susah huru-hara yang amat sana, bila tengok tempat kediaman dah dengan kebun-kebun surga yang begitu indah-indah, dia berasa terliur. Dia kata alangkah nikmatnya kalaulah dapat bagaimana hak yang dia tengok hari ni. Dah. Lalulah malaikat tu kata ke dia, aku panggil mu ni, aku bawa ke mu ni, aku nak tunjuk dalam ke mu ni. Nak tunjuk apa benda? Itulah hak engkau. Dia pun terkejut. Dia kata aku tidak ada amal-amal yang baik, amal-amal soleh aku tak ada. Nah, maka kata malaikat, itulah kemaafan yang engkau maafkan kepada saudara engkau, dan itulah balasanmu hari ni. Kejut dia. Kerana apa? Dia maaf kesalahan hamba dia, kesalahan saudara dia. Dia pun tak ingat kelebihan seseorang bila dia maaf kesalahan orang lain. Dan maka dalam kitab-kitab lain pun ada menyebut, kalau kita nak memaaf orang tu, satu, kita jangan paksa dia. Jangan, orang panggil jangan apa ni, jangan dera dia. Mu kalau nak maaf boleh, bukan aku tak mau maaf, tapi mu kena mari depan aku, mu kena sujud aku bahawa aku maaf mu. Ataupun aku nak ludah kali mu jilat, aku maaf ha. Kita jangan buat gitu orang. Nah, nak suruh kita lidah, nak padang mu kata kat aku ngak mula dia kata. Nah, ni minta maaf boleh, aku nak ludah mu jilat. Jilat aku maaf ha. Tak boleh buat gitu kau orang. Nah, baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malum min sadaqatin wa ma zadallahu rajulan bi'afwin illa izzan wa ma min ahadin tawadhu'a lillahi illa rafa'allah. Artinya tiada kurang harta itu disebabkan sedekah. Kita ada harta, tak, ma naqasa malum min sedekah. Dia kata tidak kurang hartamu bila dengan sebab sedekah. Kalau kita fikir dengan akal kita, bila kita sedekah ni kurang. Walhal Nabi kata bila mu sedekah tak kurang. Nah, supaya kita kata gelang ada 10 orang, kasar-kasar pula tu. Nah, kita tak faham kalau pergi sedekah 2 orang, kurang lah, tinggal 8. Dok kena orang sipir gitu. Dah. Hak tak sedekah tu kurang, hilang. Sebab apa? Bila mu mati, tak ada lah hak mu. Tapi hak 2 orang tu ada lagi rupanya. Bila nak ambil pahala akhirat tau. Orang tak nampak benda tu. Dia tak rasa, wui 2 orang kau.
Kau lagu tu ya kata wis 10 lalu lah senang. 10 wis 10. 10 orang esok-esok nanti ambil akhirat banyaknya pahala. Dan sipir kita atas dunia pun begitu juga. Bila Nabi sebut mana qasama malum bisadaqah, hartamu tak akan kurang bila memberi sedekah. Idza asbaha ar-rajulu bin nafaqat, apabila berpagi-pagilah seorang itu dengan bersedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala lantik seorang malaikat untuk berdoa bagi dia an yaghfira lahu, sama satunya ampun dosa dia, nombor duanya an yukhlifahu, bahawasanya diganti akan apa hak yang dia telah berhabis tu. Berhabis ganti. Ya Allah ya Tuhan aku, ganti balik. Sebab tu kalau orang hati dia jejak dengan Tuhan, bila sebut dengan sedekah ni, dia kembang lalu hati dia. Sebab dia tahu dah ni peluang. Peluang apa? Peluang nak tambah aset atas dunia. Mungkin hari ni 500 dan mari 5,000. Nung hak boleh nambah dah. Nah, jadi orang yang hatinya sapa pada Allah Subhanahu Taala, bila sebut sedekah ni Allah suka sangat, berebut kadang-kadang. Pakak-pakak nak bui. Tak baik. Allah sedang molek hadis kita tu kena tu. Wa ma zadallahu rajulan, dan tiada melebihkan Allah Taala akan seorang lelaki itu bi'afwin illa azzan, dengan sebab memaafkan itu melainkan kemuliaan, tidak jadi kurang. Nah, tidak jadi apa nama ni, tidak jadi lebih Allah Taala atas diri seseorang bila dia tu beri kemaafan, melainkan ada kemuliaan. Nah, dan tiada ada daripada seorang yang merendahkan diri kerana Allah Ta'ala, melainkan mengangkat akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita merendah diri, Tuhan angkat kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripadanya, yakni setengah daripada menjagakan hak-hak orang Muslim tu, bahawa berbuat kebajikan kepada tiap-tiap orang Muslim barang yang sekuasanya, padahal tiada dibezakan antara ahlinya dan lain-lainnya, tak ada nak beza sikit habuk. Bila sebut atas nama Muslim, dia pergi tolong buat kebajikan sekuasa-kuasanya dengan tidak ada beza. Nah, maksud beza tu lagu mana? Kita tak ada tengok taraf dan kedudukan. Orang ni ajak apa nama ni, ajak gotong royong sekali ni, katanya di rumah dia nak makan gula, dia nak korang siang daging wah apa gitu gini, wak kaimah apa gitu gini. Siapa dia si Fulan bin si Fulan. Hoi, buat kita pakak gigi belakang. Kau pakak gigi penuh, lembu 3 ekor tu dah nak kelih daging. Nah, ada pula seorang hamba Allah tu minta kebajikan juga. Dia ni orang nama tak masyhur. Nah, orang tak ada boleh untung ke orang ramai, banyak tu apa orang gitu je. Royak kata bila suh je tu, dia kata adik suh, dia panggil adik suh lah. Kita ni wasa nak minta tolong sungguh lah, dia kata tak ada orang yang kederak dah, wasa nak sebelah lembu sekor. Adik suh boleh tak tolong royak di masjid bangun peradun tu? Tu bila suh kata boleh insyaAllah kata ni. Tak lepas semayang tu bila bagaimana biasalah peganglah mikrofon ni. Dan kabar lah sahabul fadilah tu ustaz gini. Si Fulan bin si Fulan kampung Talori tu. Nah, minta ahli kampung kita ni, ahli masjid kita ni, apa nama ni, siang daging malam jemaah ni. Ni pun kelih orang ni. Apa dia? Nyuak, siapa dia? Itulah dia duduk kepala parit dia. Secik aja makan. Lacang. Nyuak lacang tu. Gini tengok. Ada 3 kerak.
Ni bawa pisah seorang ni tak ramai. Apa yang jadi gitu tu? Ambil kira pakak kedudukan juga. Orang ni orang tak sehu, tidak popular lah. Kalau bahasa hari ni tak popular. Bila ada popular, tak ada apa nak tolong buat gitu dah. Ni orang panggil satu perbuatan yang salah kita sebagai orang Islam sama Islam. Sepatutnya kalau pakak agri lama dia pun rasa ke mana hati dia tu. Boleh main puak masjid ni kata Allah, kita sembelih lembu seekor dan kelik tengok pakak mari tolong. Lepas daripada peristiwa makan ular tu duduk depan ramah yang tu mari hikmah tu orang panggil. Dan kalau kita pakak-pakak tak tolong tu bila nak mari sejik ramah? Lama dah mari dah. Jangan awak pilih-pilih gitu. Orang tak suruh pun. Nah, ni yang membuat contoh lah, buat misal. Sebabnya tiapa mengira siapa dia ahli dia. Nah, maka jika engkau membetuli akan ahli itu, maka iaitu ahlinya. Dan jika tiada membetul akan ahli, maka engkaulah ahlinya. Nah, tu ahli dia. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala. Panjang lagi bab kita, insya-Allah kita akan sambung semulalah. Ra'sul aqli ba'dal iman at-tawaddudu ilan nas. Wallahu a'lam. Jadi ni saya ada sikit cakaplah dengan pengurusi masjid dan ahli-ahli yang berkuasa sini tadi. Jadi malam ni saya nak buat rumah sikitlah berkenaan dengan pembinaan masjid di Kampung Kuala Jenal. Jadi tuan-tuan sedia maklum dah. Ada yang maklum dah. Kemudian setengah daripada ahli-ahli sini pun ada dah pergi tempat. Sebenarnya masjid tu saya diberi mandat untuk buat. Semata-mata buat kerana keperluan orang kampung di situ. Dan orang kampung di situ semata-mata dia hanya menebang kayu sahaja. Kemudian bila dia ajak kita buat masjid, kita ajak nak pergi tolong buat maku apa gitu gini je lah. Jadi bila saya pergi tu, dia tunjuk ala ke saya, suruh saya buat macam satu pelang lah. Mau saya buat pelang lebih-lebih kurang. Alhamdulillah berjalan kerja tu dengan berkat gotong royong sungguh. Jadi orang kampung dia tebang kayu, dia belah akuk naik apa semua, kita pun pergi masuk lubang menanggang apa semua. Jadilah masjid tu sekarang ada gambar sini sikit kerja-kerja gotong royong kita ni. Masjid yang sebesarnya 35 kali 70. Dah semua dibuat dengan kayu merbau. Jadi dalam kertas saya ni nak nampaklah gambar-gambar kalau bergotong royong orang naik tiang dari tiang. Jadi saya kira hari-hari yang saya kerja pergi dengan apa mana-mana tukang-tukang tu, di hari ni duduk dalam 10 hari. Tapi dengan berkat ramah tu 10 hari dia boleh naik sampai kuda. Jadi 11 hari bulan ni saya nak pergi satu eksplorasi lagi lah. Dia panggil eksplorasi ummah, kita panggil. Target saya tu nak bawa dalam 50 orang tukang. Kalau orang Bangor Peradu nak kirim satu tim, kita terima. Tim nukang. Mana kutip sebuah kereta ke. Jadi kita akan kumpul di Masjid Ngada Baru pagi hari 11 hari bulan. Kita buat pelepasan, baca doa situ. Dan kita akan terus daripada sini melalui ikut Kenyir, kemudian Aring, kemudian Lipak, pergi jalan Kuala Kerai, masuk ke Dabung dan ambil jalan sungai. Kalau ada yang nak naik 4 wheel tu, dia kena ambil jalan darat.
Daripada Rapak jalan tar tu masuk ke hutan tu lebih kurang 3 jam setengah. Oh siapa? Jadi hak tu kita tak kisahlah. Jadi bagi diri saya ni, saya nak cari sedikit sumbangan untuk perbelanjaan, untuk nak pergi merealisasikan pembinaan masjid yang kita bina ni. Atas alasannya orang di sana perlu sangat satu masjid untuk dibuat sembahyang jemaah, dan insya-Allah akan diadakan di situ pusat pengajian lah, yang di yang di seorang tuan guru namanya Tuan Muk bin Tuan Soh. Dialah ambil inisiatif untuk buat masjid untuk orang kampung tu, dan dialah mengepalai orang yang menebang kayu, belah kayu. Kalau tuan-tuan kita tengok dok lulu kerja tu, kerja 60 tahun lepas orang kerja lagu tu. Sebab situ dia putus daripada hubungan jenis kenderaan dan sebagainya lagi, kerana terputus oleh sungai. Pasal tebang kayu lebih kurang hak saya tengok tu, daripada atas tebing tu kayu ngebar tu dalam 100 kaki. Kalau ke bawah tarik dengan tali kabel naik. Dia buat toko-toko 69 tu kan, bahasa kita 69. Lepas tu ikat di laroba ke apa ko, buat tarik naik bukit pula, konjong 2-3 kilometer. Kayu 69 tu panjang 27 sampai tepat tu jadi 23 je. Dia hau. Jadi 23 kaki. Dia hau. Lepas tu sakuk pula cancel tu, dia panggil sakuk alang tu berlosong. Ambil tu fresh kayu tu buat sejik gitulah. Jadi alhamdulillah kalau ahli-ahli kita yang pergi ni, macam Adis ni pernah pergi, Mi pernah pergi, Kamal semua pergi dah. Kita terasa sangat bahawasanya macam kita tak pernah tengok benda-benda kerja yang seperti itu. Dan masjid ni mendapat kelulusan kerajaan negeri dan diluluskan. Cuma dasar kerajaan negeri Kelantan ni nak buat masjid kena gotong royong. Bukan negeri Terengganu Darul Iman. Negeri Terengganu mewah sejik. Nah, jadi saya semata-mata begini nak cari sikit orang panggil kos perbelanjaan. Saya nak gendong 50 orang ni ke ai. Nah, bukan satu benda yang mudah lah. Jadi alhamdulillah. Nak tanya juga orang Mangga Peradun, ada tak nak kirim tukang? Boleh sekretar kot lah. Kita gabung dulu. Kalau ada, sekarang berhubung dengan saya, kita nak ubah nama sikit lah. Kita target 50 orang tukang kita nak. Kalau ada lebih tak ada masalah. Sampai kita sampai sana, kita buat kemah, kita duduk situ, kita masak situ, kita makan situ, dan orang-orang kampung pun kita ajak makan sekali dengan kita, sebab kita bawa dengan bekalan-bekalan yang cukup. Jadi gitulah apa yang saya nak maklum sikit sini. Cuma saya ni tak ada kertas ni tak banyak. Ni nampak ni pelang masjid. Kemudian ni hak masa tanah kosong lagi, kita baca nak diri semayang hajat. Lepas tu ni kayu lah berseranggoh ni, berdiri tiang apa semua, pakak-pakak pikul tiang semua ada. Ni penaja-penaja kita yang telah yang kita buat, dan kita insya-Allah nak buat sekali lagi lah. Sebab dia orang serah mandat kita, dia jadi dia sediakan bahan. Bila pelang duduk dengan kita yang buat benda tu. Bukan kontraktor apa sebab tak ada ni. Mata-mata kita buat secara bina gotong royong sungguh. InsyaAllah lah, kalau tepat sebagaimana hadis kita baca tadi, alhamdulillah. Dan kita nak tak ada benda lain tuan-tuan sekalian. Apa nama ni, sebagaimana satu hadis yang disebut, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang membina masjid atas dunia ni, insya-Allah Tuhan kata banallahu lahu baitan fil jannah, akan membinalah oleh Allah Subhanahu wa taala baginya satu rumah dalam syurga esok. Kita nak beli rumah semedi teres pun bayar hari ni. Tiba-tiba Tuhan nak buat kita rumah dalam syurga esok. Sebab apa? Dengan berkat kita membina masjid ni.
insya-Allah deh. Jadi sekat itulah, wallahu alam. Jadi saya cakap dah dengan pengurusi tadi, maknanya siapa yang nak pergi malam ni pun selalu boleh, dan kalau minggu depan pun tak ada masalah. Kalau mungkinlah dia kata hari Jumaat ni dia akan ambil sikit daripada infak Jumaat tu untuk dijadikan sumbangan. Jadi gitulah, Allahu a'lam.